join Arkam, join Tabligh, join PAH, join ABIM, semua saya join semua masa tu kan. So saya keliru nak raya puasa gila-gila kan. Bila raya mari RTM TV3 ke nak syaitan dah lepas habis maksiat teruk. Saya punya fed up, saya ambil kitab kuning tu kan, saya sarung Penang. Jadi saya pergi duduk masjid Penggali tu, hari raya tu saya fed up, saya tak mau join. Ambil kitab kuning, cuba selak. Orang raya mampu habis lama kata kan, saya tak peduli. Saya buka, try menghayati kitab-kitab kuning, baca Arakian lah, itu gerbuk-gerbak semua, tak ada full stop, tak ada apa, jalan je, kira lama-lama pening. Lepas tu masuk mantik, masuk ni, boleh percaya, boleh faham, tak boleh faham. Lama-lama saya fed up, saya kata tak boleh jadi lah. Kena pergi ngaji balik bahasa Arab. Sampai macam tu. Saya pernah hari raya saya tak peduli orang. Saya duduk masjid Menggali tu, masjid Pakistan dekat tengah-tengah Penang Road tu, saya baca kitab. Tapi hantar semua beruntung, alhamdulillah, limpahan-limpahan daripada masyarakat yang ada, ustaz-ustaz yang ada. Untung ambillah peluang ni. Dan bukan senang, saya tahu. Walaupun guru setia bawa kita kerja, kata oh ni nak sponsor buah hiasan ni sikit, kan kita kerja sama. Berapa peserta? 100. Saya dah kata dapat 50 dah bagi dah, dapat 20 pun bagi dah, kata kan. Memang bukan senang. Dan zaman sekarang ni zaman madiyah, materialistik. Walak tak ada. Jama'i orang tak fikir dah. Nak tuntut ilmu lagi orang tak nak. Jadi saya kata, saya hargai saudara sekalian, ada peringkat adik, anak-anak pun boleh bagi peringkat saya kan. Jadi memang saya hargai. Hantar semua datang, ambillah peluang ni yang di jazakumullah khair pada guru setia yang menguruskan kursus ni. Orang sekarang ni tak minat kan. Sebab zaman kita zaman fitnah. Kalau tengok dalam hadis sahih dalam Sunan Tirmizi, ya, Rasulullah SAW kata likulli ummatin fitnah. Dalam setiap umat ada fitnah, dan fitnah tu ummati malun. Fitnah pada umat aku adalah mal saya interpretasikan, terjemahkan sebagai kebendaan, materialistik. Orang lah ni nak apa? Nak belajar, nak sijil kan? Saya dalam ni saya tak kira semua ikhlas ni semua kan? Bila dah sijil satu hal kan, habis satu sijil, hambat sijil lagi, master pula, hambat lagi PhD, semua hambat sijil. Sijil ni bukanlah saya kata tolak koyak bang, saya tak suruh koyak. Hanya alat. Kita gunakan saja alat, wasilah saja. Jangan ini menjadi satu gaya, sebagai satu objektif. Itu kita tak nak. Sebab tu saya hargai macam antum semua sekali. Ini luar daripada universiti, datang, minat, itu bagus. Dengan ikhlas tu lah Allah akan buka jalan. Allah akan buka jalan pada antum semua sekali. Saya cakap membebel sikit pagi ni, lepas ni pasal saya yang pertama kan. Heavy lagi, lepas ni banyak lagi ni ustaz kita bagi kan. Saya yang pertama kan. Jadi itulah, ambillah peluang ini. Dan kalau kita pergi, itu yang saya kata tadi, apabila saya pergi, sebab saya ni dah terlatih, saya pernah mengajar di Universiti Pertanian dulu, di Jabatan Sains Alam Sekitar. Bos saya dulu Dr. Sulaimanuddin. Dr. Sulaimanuddin tu bos saya dulu tu. Okey. Jadi bila saya pergi tu, jadi saya telah terlatih dalam research, R&D, research and development, apa semua terlatih, buat kurikulum kat universiti pun. Jadi bila saya pergi belajar balik bahasa Arab daripada kosong di Mekah, jadi saya fikir balik, dapat isi berhenti hadis. Lepas tu baru saya realise, oh dulu
Saya kata masa saya masuk usrah Habib, usrah itu apa semua sekali, saya kata semua usrah, saya kata Rasulullah SAW ni dia dakwah ni terbagi pada dua marhalah. Marhalah yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Clear semua kan? Dan dalam Makkiyah ni yang awal dulu, kalau kita tengok dalam apa fiqh al-awlawiyat okay, dalam dakwah pun kita kena awlawiyat, priority. Ialah di Mekah ni Rasulullah SAW membina akidah. Di samping membasmikan perangai-perangai jahiliyah tu, kan, membina akidah. Tapi full stop dekat situ je. Akidah yang mana? Saya tertanya. Saya tertanya-tanya. Akidah mana yang ni? Kita kata Rasulullah SAW membina akidah di Mekah. Tapi akidah mana? Ahli sunnah wal jamaah, hadis. Kita semua tahu kan hadis tu. Sataqtariqu ummati las talata sab'in hizab, kepada Yahudi 71, Nasrani 72, umat aku 73. Kan? Semua jemaah masa tu semua kata hadis ni. Kan? Semua masuk neraka dengan satu. Allah, pening juga 73 nak pilih satu je. Yang mana tu betul? Satu lepas tu keluar lafaz hadis. Siapa dia satu ni? Al-Jamaah. Arkam kata dia punya, Tabligh kata dia punya, PAH kata dia punya, UMNO kata dia punya, Habib kata dia punya. Allah, pening pula. Kan? Nak masuk mana satu punya jemaah ni? Pening. Tahu tak? Macam mana nak beza kita bahaskan tu semua? Zaman tu kami memang berentah daripada jahil lah. Saya kata ribut skill ni. Kan? Rupanya pergi ke Mekah, rupanya lafaz tu ada lain. Hadis ni dia banyak, dan setiap hadis yang telah disahihkan dan banyak lafaz tu, dia membantu untuk menginterpretasikan, untuk menafsirkan hadis yang lain. Jadi antara hadis lain yang membantu menafsirkan hadis ni, pernah pula sahabat tanya, ada lagi lafaz lain tapi tak timbul masa zaman kami. Kata, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ni ya Rasulullah? Dulu dia orang tak bawa dalam surah. Rupanya ada hadis. Sahabat tu, bukan kita je, sahabat pun tanya dengan fitrah dia, siapa mereka ni ya Rasulullah? Satu ni barulah keluar satu lafaz, makana ana alaihi wa ashabi, ataupun lafaz-lafaz lain. Ada tiga lafaz lain. Maksudnya apa yang aku dengan sahabat-sahabat aku beramal saja, barulah jelas. Aku dan sahabat-sahabatku tu, sahabat dibela, agama terpelihara. Itu penting. Lepas tu barulah nak ribut sikit balik. Tak, hebat, belajar semua ulum hadis, mustalah hadis, usul tafsir. Anak tak kerti apa. Kan? Ribut sikit, belajar balik ulum hadis, baru faham apa tu hadis. Orang kata hadis dulu, hadis sajalah. Kan? Kalau baca ta'lim taklum ke, orang alim ni kata ni, orang alim kata ni, mampu. Tak ada sandaran-sandaran, tak boleh juga. Kan? Jadi bila belajar tu semua, baru tahu makana ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku, Rasulullah, sunnah Rasul dan sahabat-sahabatku yang carry risalah ni, yang bawa kesinambungan tu, continuity tu ada. Jadi kalau kita kata, dan rupanya baru bila dengan sebab itu anak tekankan pengajian anak banyak talaki, yang lain pun tafsir, usul fiqh, semua belajar juga. Tapi yang tekankan masa di Mekah dua pengajian yang tekan. Satu akidah, kedua hadis. Rupanya hadis ni merupakan satu, anak istilahkan sebagai satu institusi. Kan? Institusi agama ni 50% tu hadis. Kan? Quran dia cakap basic prinsipal dia, tapi yang mentafsirkan semua hadis. Tapi pengajian hadis tu cukup penting. Kan? Lepas tu susunan ulama sanad tu, kan? Riwayah dengan dirayah apa semua sekali tu, atau belajar tu tak payah nak mengajar.
usul hadis lah ni, tapi nak menunjukkan konsep dia tu. Satu institusi tu cukup penting.